kita tengok dulu apakah yang dimasukkan sebagai koordinasi. Okey, koordinasi ni sebenarnya, okey, setiap rangsangan akan menghasilkan gerak balas. So, contohnya, macam katakanlah rangsangan tu rasa garam awak makan. Okay. Rangsangan tu garam, gerak balas dia apa? Awak akan rasa masin. So, katakanlah ada orang tumbuk awak. Okay. Rangsangan tu kena tumbuk. So, tindak balas, okay, awak tumbuk dia balik. Katakanlah begitu. So, itu yang kita masukkan dia sebagai koordinasi. Setiap rangsangan akan menghasilkan gerak balas. So, dalam tajuk ni, okay, apa yang kita akan belajar? Yang kita akan belajar menyenaraikan perubahan persekitaran luar dan dalam. Maksudnya kita nak tengok, okey, apakah rangsangan dalam, apakah rangsangan luar. Kemudian, kenapa setiap rangsangan mesti ada gerak balas? Menyatakan sebab organisma perlu peka terhadap perubahan persekitaran dan juga luaran. Ini yang dia masukkan tadi. Okey, semua rangsangan, setiap rangsangan mesti menghasilkan gerak balas. So, contoh-contoh, menjelaskan contoh rangsangan dan gerak balas. Okey, menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan gerak balas terhadap perubahan rangsangan. And then, awak tengok kat sini, menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan, mengawal atau perubahan dalaman. Dan akhir sekali, apakah yang dimasukkan sebagai koordinasi. Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita dah bagi tahu, okey, apakah itu perubahan? Perubahan sebenarnya adalah rangsangan. So, rangsangan ada dua jenis. Pertama adalah rangsangan luar. Kedua adalah rangsangan dalam. Okay, contoh rangsangan luar adalah cahaya, bunyi, bau, rasa, tekanan, sentuh dan juga suhu tadi. Okey. Kenapa rangsangan perlu menghasilkan gerak balas? Untuk melindungi organisma daripada bahaya. Contohnya macam ada orang sepak bola. Okey, ada tersepak bola. So, awak boleh pilih sama ada awak nak elak ataupun terkena dengan bola. So, basically awak akan elak bola. Setiap rangsangan sebenarnya melindungi organisma terhadap bahaya. Kemudian, menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran. Jika ada perubahan, contohnya suhu, awak rasa sejuk. So, gerak balas, awak ambil sweater, awak akan pakai sweater. Okey. So, oleh itu dapat memastikan kemandirian organisma, survival organisma tu. Okey. Kemudian, rangsangan yang kedua adalah rangsangan dalaman. Contoh rangsangan dalaman adalah aras gula dan tekanan osmosis. Tekanan osmosis ni sama juga dengan tekanan osmotik. Contohnya, kalaulah awak makan banyak sangat aiskrim atau benda yang manis. So, apa awak punya gerak balas? Gerak balas, awak akan minum air kosong untuk balancekan tekanan osmotik yang ada dalam badan kita. So, ini kepentingan dia. Mengawal atur perubahan persekitaran dalam badan secara homeostasis. Okey. Now, kesimpulan dia, apakah itu koordinasi? Koordinasi macam saya cakap tadi, setiap rangsangan akan menghasilkan gerak balas. So, rangsangan siapa yang terima? Rangsangan yang terima adalah reseptor. Kemudian reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke mana? Efektor. Apa efektor buat? Efektor akan menghasilkan gerak balas. So, dalam tajuk koordinasi ada satu flow atau ada satu flow ataupun laluan yang awak perlu ingat. Jalan cerita dia klise, semua sama. So, dalam tajuk koordinasi ni awak kena ingat macam ni tau. Rangsangan, saya cuba tulis cantik-cantik. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke pusat integrasi. Normally, pusat integrasi ni adalah otak, dan otak kemudian akan sampaikan maklumat pergi ke mana? Akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. So, efektor akan buat apa? Efektor akan menghasilkan gerak balas. So, dalam tajuk yang ini adalah laluan yang wajib awak ingat. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat ke pusat integrasi. Pusat integrasi akan sampai maklumat ke efektor dan akhirnya efektor akan menghasilkan gerak balas. Inilah yang kita panggil sebagai koordinasi. Setiap rangsangan akan menghasilkan gerak
balas. Okey, so kita tengok. Yang ini kita akan cakap nanti. Tapi saya terus touch lah. So, gerak balas terhadap rangsang tumbuhan. Tumbuhan menjalani koordinasi tak? Yes. Tapi dia punya gerak balas adalah gerak balas tumbuhan ni tak cepat macam manusia. Okey. So, contohnya. Ini adalah dia punya rangsangan. Okey, rangsangan contohnya, rangsangan dia adalah cahaya, air dan gerak, air dan juga graviti, rangsangan. Tropism adalah gerak balas terhadap rangsangan. Itu yang kita panggil dia sebagai tropism. Gerak balas dia adalah perlahan. Kalau tropism menghasilkan gerak balas, tapi gerak balas terhadap rangsangan tu adalah sangat perlahan. Contoh, kalaulah rangsangan itu cahaya, okey, dia punya gerak balas kita kenali dia sebagai fototropism. Kalau air, gerak balas, mekanisme gerak balas itu kita kenali dia sebagai hydrotropism. Kalau graviti, mekanisme gerak balas itu kita kenali dia sebagai geotropism. Now, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan luar. Okey, ini adalah rangsangan luar, which is gerak balas Nesty ataupun Taxis. Ini adalah pokok semalu. Okey. Now, gerak balas Nesty ni apa? Apabila ini contohnya rangsangan, kita touch daun dia, sentuh daun dia, so tumbuhan ni akan tertutup kan. So, pergerakan sebahagian tumbuhan terhadap rangsangan. Katakan kita touch daun, bahagian ni je yang tertutup. Tapi kalau Taxis, gerak balas tu kita touch sikit, semua bahagian pokok tu akan menghasilkan gerak balas. Okey. So, kita tengok ni tadi. Tadi kan kita dah cakap rangsangan akan diterima oleh reseptor. So, reseptor adalah bahagian yang mengesan rangsangan luar. So, rangsangan kita ada banyak jenis. Okay, kita ada cahaya, kita ada kimia, kita ada bunyi, kita ada sentuhan, kita ada sakit dan juga suhu dan udara. Suhu udara. So, setiap rangsangan ni ada reseptor tersendiri. Contohnya cahaya, nama reseptor fotoreseptor. Letaknya di mana? Di retina mata. Kalau bahan kimia, namanya kemoreseptor. Letaknya di mana? Hidung dan juga lidah. Kalau bunyi, reseptornya kita kenali sebagai mekanoreseptor. Letaknya di mana? Di telinga. Sentuhan, mekanoreseptor juga, tetapi letaknya adalah di kulit. Kalau sakit, ada orang cubit awak rasa sakit. So, reseptor yang terima rasa sakit tu adalah reseptor sakit. Letaknya di mana? Di kulit. Kalau suhu udara, maksudnya suhu di luar, bukan suhu di dalam. Suhu di luar, nama reseptor tu adalah thermoreseptor. Letaknya di mana? Letaknya di kulit. So, awak ingat, kesimpulan, rangsangan akan diterima oleh reseptor. So, tadi kita kata rangsangan ada dua jenis kan. Satu rangsangan dalam, satu adalah rangsangan luar. Yang ini adalah laluan tau. Okey. Now, cara nak baca dia begini sebenarnya. Okey, cara nak baca, jalan cerita dia klise. Dia mesti ending dia dengan gerak balas. So, contoh dia, rangsangan ada dua jenis kan. Okey, saya potong dulu tau macam ni. Seluruh cerita dia. Okey, rangsangan luar, contoh rangsangan luar adalah cahaya. Cahaya akan dikesan oleh reseptor. Okey, so reseptor akan merangsang atau menghasilkan impuls. Impuls akan dibawa oleh sel saraf yang kita kenali sebagai neuron efferent. So, jalan cerita dia, rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat ke pusat integrasi. Nah, cara reseptor nak sampaikan maklumat ke pusat integrasi ni dengan cara maklumat tu dibawa dalam bentuk impuls. So, siapa bawa impuls? Yang bawa impuls adalah neuron efferent. Okay. So, bila sampai ke pusat integrasi, untuk dekat pusat integrasi, contohnya dalam kes ni adalah otak. Otak akan sampaikan maklumat ke efektor. Tapi maklumat tu sama dalam bentuk apa? Impuls, bentuk elektrik. So, kalau impuls ni dia perlukan pembawa yang nak bawa impuls tu. So, dalam kes ni, yang bawa pun sama, sel saraf yang kita kenali sebagai neuron efferent. So, neuron efferent yang tolong bawa maklumat daripada pusat integrasi, which is otak, ke efektor. Kemudian efektor akan buat apa? Efektor akan menghasilkan gerak balas. So, flow dia ada 5. Okay? Right. Kita tengok bawah rangsangan dalam. Kalau rangsangan dalam contohnya adalah pH. Sama, rangsangan tu adalah perubahan pH dalam darah. Contohnya berasid. Okey, katakanlah asid.
rendah, berasid, pH tu rendah. So, siapa yang akan kesan rangsangan? Yang kesan rangsangan adalah reseptor. Again, reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke otak. Tapi macam saya cakap, maklumat tu dalam bentuk impuls. So, impuls ni perlu dibawa. Ada medium dia. Siapa yang bawa? Yang bawa adalah sel saraf. Dalam kes ini, apakah nama sel saraf tu? Nama dia adalah neuron efferent. So, neuron efferent akan sampaikan maklumat ke otak. Kemudian, otak akan sampai maklumat ke effector. Tapi again, maklumat tu dalam bentuk impuls. Impuls perlukan pembawa. Dalam kes ini, pembawa dia adalah neuron efferent. So, neuron efferent akan sampaikan maklumat ke effector. Bila sampai effector, effector akan menghasilkan gerak balas. So, kesimpulan dekat bahagian yang ini, cerita dia macam ni tau. Okey, rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat ke pusat integrasi. Di pusat integrasi akan sampaikan maklumat ke effector. So, effector akan menghasilkan gerak balas. Cuma kita nak cakap kat sini, tadi rangsangan diterima oleh reseptor. Reseptor nak sampaikan maklumat ke pusat integrasi ni dalam bentuk impuls. So, impuls ni perlukan pembawa. So, dalam kes ini, pembawanya adalah ini. Okey. Neuron efferent. Dia melibatkan sistem saraf tau. Kalau nampak neuron je, sistem saraf. So, impuls ni tadi dibawa oleh neuron efferent ke pusat integrasi. Katakanlah integrasi kita adalah otak. Kemudian otak nak sampaikan maklumat ke effector. So, sama juga maklumat tu adalah dalam bentuk impuls. So, siapa yang bawa maklumat dalam bentuk impuls? Dalam kes ini, yang bawa adalah kita kenali sebagai neuron efferent. So, nak bayangkan neuron ni macam postman. Postman buat apa? Bawa maklumat. Dalam kes ni, maklumatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk impuls. Okey. So, flow dia mesti ini. Apa-apa ingat. Rangsangan, reseptor, pusat integrasi. Kemudian kita ada effector. Sorry, ini 4. Effector akhir sekali akan menghasilkan gerak balas. Awak pegang yang ini je. Okey, keyword dia. Okey, again, ini sama juga macam tadi. Rangsangan luar, contohnya ada orang tekan doorbell. So, ini rangsangan nombor 1. Okey, dia akan dikesan oleh siapa? Reseptor nombor 2. Kemudian reseptor ni akan mencetuskan impuls tau. So, impuls ni akan dibawa oleh siapa? Akan dibawa oleh neuron efferent. Ingat neuron efferent. Okey, so dia bawa impuls. So, impuls ni dibawa pergi mana? Ke otak. So, dari otak nak hantarkan maklumat pergi ke effector. So, dalam kes ni, impuls juga digunakan. Tapi nama neuron dia lain. Nama neuron dia kat sini adalah sama ni. Neuron efferent. Okey, so sampai ke effector. Effector akan menghasilkan gerak balas. So, flow-nya sama. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini kita kata dia adalah sebagai komponen-komponen utama yang menghasilkan gerak balas. So, jalan cerita di klise mesti tu. Rangsangan dimulakan dengan rangsangan dan ending dia mesti ada gerak balas. This one pun sama. Cuma bezanya yang ini adalah rangsangan dalam. Kalau rangsangan dalam, okey, jalan cerita dia lebih kurang sama, klise. Nak bayangkan awak tengok cerita, katakanlah tengok cerita, what do we call cerita drama. Okey, yang beza hero dengan heroine je. Sometimes jalan cerita dia awak boleh predict. Awak dah boleh agak. Okey, so sama juga dalam kes ini. Okey, so dalam kes ni bezanya sikit je. Okey, bezanya, okey, flow dia sama, klise. Mula rangsangan. Cuma bezanya dalam kes ni adalah suhu. Kemudian suhu ni siapa yang terima perubahan tu? Yang terima adalah reseptor. Kemudian reseptor ni pergi sampaikan maklumat pergi ke mana? Sampaikan maklumat pergi ke otak. Tapi tadi maklumat tu kita kata dalam bentuk apa? Maklumat tu dalam bentuk impuls. So, impuls ni perlukan pembawa. So, dalam kes kita, pembawa dia adalah neuron efferent. Sebab tu kita panggil dia laluan
efferent. Bila sampai ke otak, otak ni nak sampaikan maklumat pergi ke efektor. So, sama juga maklumat itu dalam bentuk impas. So, siapa yang bawa? Yang bawa kat sini adalah neuron efferent. So, neuron efferent akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. So, efektor akan buat apa? Akan menghasilkan gerak balas. Akhirnya daripada suhu ni meningkat, suhu ni menurun dan akan menjadi normal. So, nak cakap happy ending. Okay? Alright. So, jalan cerita dia sama. Again, kan? Ingat yang itu sahaja. Yang ini pun sama. Okay. Setiap rangsangan ada reseptor tersendiri. Okay. Cuma ini adalah rangsangan dalam. So, rangsangan dalam, reseptor yang terlibat adalah reseptor dalam. So, contohnya adalah aras gula. Ini adalah rangsangan dalam. So, aras gula, nama reseptornya adalah kemoreseptor. Letaknya di mana? Pankreas. Kalau tekanan osmotik, maksudnya perubahan kandungan garam tu tinggi atau rendah, itu tekanan osmotik. Nama reseptor osmoreseptor. Letaknya di mana? Letaknya di hypothalamus. Okey, kalau suhu, termoreseptor letaknya mana? Sama juga di hypothalamus. Kalau pH, kemoreseptor letaknya di mana? Medulla oblongata, aorta, carotid artery ni letaknya adalah around kita punya jantung. Kemudian tekanan darah, nama reseptor baroreceptor, letaknya di mana? Sama juga di area kita punya jantung, aorta dengan arteri carotid. So, kesimpulan, koordinasi adalah proses yang melibatkan pengesanan rangsangan menghasilkan gerak balas. So, ingat, koordinasi rangsangan lagi sekali akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke pusat integrasi. Pusat integrasi akan sampaikan maklumat pergi ke efektor dan efektor akan menghasilkan gerak balas. So, untuk menghasilkan gerak balas daripada rangsangan melibatkan dua sistem, which is sistem saraf dan sistem endokrin. Kalau awak nampak saja dia melibatkan neuron. Neuron ni fungsinya adalah membawa impas. Bawa impas. Itu melibatkan sistem saraf. Kalaulah sistem endokrin adalah maklumat tu dalam bentuk bahan kimia, which is melibatkan hormon. Okey. So, itu sahajalah untuk koordinasi. Yang ini ada dalam buku teks awak. So, awak boleh tengok. Okey. Yang ini kita nak cakap, yang ini adalah rangsangan koordinasi ni melibatkan, awak teka, kalau impas saja dia melibatkan apa ni? Okey, yang ini dia melibatkan adalah sistem saraf. Tapi kadang-kadang sistem saraf dengan sistem endokrin ni dia complement each other. Dia bekerja sama untuk menghasilkan gerak balas. Yang ini kita akan belajar nanti. Okey, kita habis di situ.